بالمصطفى يا ربي بالمصطفى بارك مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Demi cintamu ya Allah pada Muhammad nabimu, ampunilah dosaku, wujudkan harapanku. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'al syani wa taraji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nur Amali binti Muhammad Sukri, Metrik 055064. InsyaAllah saya bersama dengan rakan saya Siti Nur Khalidah akan menerangkan berkaitan dengan tajuk Mujahadah an-nafsu wa tazkiyatuha. Mujahadah an-nafsu wa tazkiyatuha. Okey, baiklah kita mulakan. Ta'arif al-mujahadah. Ta'arif al-mujahadah adalah istifragu al-was'u fi mudafa'atul adu. Iaitu mencurahkan segala kemampuan untuk melawan musuh. Dan dia mujahadah ni terbahagi kepada tiga, iaitu yang pertama mujahadah al-adwu zahir, mujahadah al-syaitan, mujahadah an-nafsu. Mujahadah al-adwu zahir ni adalah mujahadah ataupun berjuang untuk melawan musuh yang jelas kelihatan, iaitu yang zahir, yang nampak. Dan mujahadah syaitan adalah mujahadah untuk melawan syaitan, iaitu berjuang untuk melawan syaitan. Dan mujahadah an-nafsu. Mujahadah an-nafsu di sini bermaksud mujahadah untuk melawan hawa nafsu kita. Mujahadah melawan nafsu. Itu mujahadah an-nafsu. Seperti mana dinukilkan di dalam Al-Quran, iaitu di dalam surah Al-Hajj ayat ke-78, yang bermaksud dan berjihadlah kalian di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dan juga terdapat juga di dalam Al-Quran yang di dalam surah At-Taubah yang bermaksud dan berjihadlah kalian dengan harta dan diri kalian di jalan Allah. Ia juga ayat di dalam surah Al-Taubah dengan Al-Hajj ni sesuai dengan topik, iaitu mujahadah kita. Dan terdapat juga dalam sabda Rasulullah yang bermaksud dalil daripada sabda Rasulullah, berjihadlah kalian melawan hawa nafsu kalian sebagaimana kalian berjihad melawan musuh-musuh kalian. Dia mengatakan di sini dalam sabda Rasulullah ini, dia kata berjihadlah, iaitu lawanlah hawa nafsu kita. Lawanlah hawa nafsu kita sebagaimana kita melawan musuh-musuh yang ada di depan kita. Okey. Dan mujahadah an-nafsu, mujahadah ini, hukum untuk bermujahadah adalah fardu ain. Yang mana mujahadah melawan musuh, mujahadah untuk melawan syaitan dan mujahadah melawan hawa nafsu ini, hukum dia adalah fardu ain. Okey, sambung kepada seterusnya, iaitu qabiliyatu sifatun nafsi li taghyir, iaitu sifat-sifat bawaan dapat diubah. Anna nafsu al-insaniyah qabilatu li taghyir sifatuha an-naqisah wa tabdilu 'adatiha al-mazmumah. وليس المراد من مجاهدة النفس استئصال صفاتها بل المراد تسعيدها من سيء إلى حسن وتسير على المراد الله وابتغاء مرضاته. Iaitu sifat-sifat bawaan sifat yang ada dalam diri kita yang kurang baik, sebenarnya sifat-sifat itu dapat diubah kepada sifat yang lebih baik dan sifat yang baik. Yang dimaksudkan dengan berjuang melawan hawa nafsu itu, al-muradu min mujahadah an-nafsu, yang dimaksudkan dengan berjuang melawan hawa nafsu itu bukanlah mencabut habis akarnya, tetapi mengangkatnya dari yang buruk menjadi yang baik dan mengarahkannya sesuai dengan kehendak Allah. Iaitu yang dimaksudkan dengan jihad melawan hawa nafsu itu bukannya kita berjuang melawan hawa nafsu dengan sekaligus kita ubah benda tu secara drastik. Itu tak boleh. Kita perlu mengubah perlahan-lahan.
mengubah perlahan-lahan sifat-sifat itu sedikit demi sedikit. Fasifatul ghadab. Fasifatul ghadab mazmumatu hina yaghdabu al-mar'u li nafsihi amma ghadab Allah Ta'ala fa indahu yasbihu al-ghadab mamduhan. Sifat contohnya seperti sifat marah. Sifat marah, kalau kita marah kepada diri kita sendiri, dia dipanggil marah itu adalah marah yang tercela. Tetapi sebaliknya, apabila kita marah kerana Allah Ta'ala, kita marah kerana Allah, maka sifat marah itu akan menjadi sifat yang terpuji. Sifatul kubra fahiya mazmumatu hina yatakabbar al-muslim ala ikhwatihi al-muslimin hina amma hina yatakabbar ala al-mutakabbirin al-kafirin. Hadhihi sifat mahmudah li'annaha fi sabilillah wa yamni hudud syar'ah. Iaitu begitu juga dengan sifat takabur. Takabur ataupun sifat sombong, dia adalah sifat dia dikira sebagai sifat yang tercela, mazmumah, apabila dia sombong kepada orang muslim, sesama muslim. Apabila dia sombong dengan orang sesama muslim. Tetapi apabila dia sombong kepada orang-orang kafir, dan itu dia dipanggil dengan sifat yang terpuji. Kerana apabila dia sombong kepada orang kafir ini, dia dipanggil sebagai sifat yang terpuji. Kerana sombong kepada orang kafir itu dikira sebagai mujahadah fi sabilillah, mujahadah di atas jalan Allah. Sambung kepada tariqah al-mujahadah. Tariqah al-mujahadah ataupun metod mujahadah ataupun cara mujahadah. Wa awwal marhalatu fil mujahadah adamu radiyal mar'u an nafsihi wa imanahu biwasfiha allazi akhbaru anhu khaliquha wa mubdi'aha. Iaitu metod mujahadah. Metod mujahadah yang mana pada fasa awal dalam mujahadah adalah dengan seseorang itu tidak rela terhadap nafsunya sendiri, dan ia yakin bahawa sifat jiwa adalah sifat yang ada dalam surah Yusuf yang bermaksud sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Yang mana dia pada awalnya sifat mujahadah ini pada awalnya adalah dia sebenarnya tidak rela, ataupun seorang itu tidak rela untuk mujahadah disebabkan nafsunya. Jadi terdapat di dalam surah Yusuf, dia kata sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Dan wa'allamahu anna nafsu akbar qadi'u anna Allah Ta'ala kama annahum a'zamu ma wasilu ilaihi wa zalika anna nafsu hinama takuna ammaratu bis-su' la tatalazzaza illa بالمعاصي والمخالفات ولكن بعد المجاهدة تزكيتها تصبح راضية مرضية لا تسير إلا بالطاعات والموافقات والاستئناس بالله تعالى. Adapun dia harus tahu, seseorang itu tahu bahawa nafsu itu mendorong kepada kecelakaan, ataupun mendorong nafsu itu adalah pendorong utama yang menyebabkan dia tergolong ataupun termasuk dalam sifat-sifat ataupun perkara yang tercela. Okey, masuk kepada as-sabilul mujahadah an-nafsu wa tazkiyatuha. Cara untuk bermujahadah melawan nafsu dan cara untuk mensucikannya atau merawatnya. Ma yajibu ala muslim al-qiyamu bihi li tahzibun nafsu wa i'adiha an zunubi wal ma'asi هو جهاد النفس ويقصد بجهاد النفس أن يبذل المرء الوسع والطاقة في شتى الأمور والأحوال التي تخص بها النفس البشرية حتى يستطيع إبعادها عن المعاصي والذنوب وتحفيزها على الصبر والمداومة على الطاعات. Apa yang harus dilakukan oleh seseorang muslim itu dengan dia mendisiplinkan diri dia dengan menjauhkan diri dia daripada dosa-dosa dan menjauhkan diri daripada dosa itu adalah jihad jiwa.
Dan jihad jiwa ataupun jihad jiwa ini bertujuan, jihad melawan nafsu ini bertujuan untuk berusaha, bertujuan untuk seseorang itu berusaha dan bertenaga dalam melakukan semua perkara dalam keadaan yang dalam semua perkara dan keadaan yang berkaitan dengan jiwa manusia, sehingga seseorang itu mampu bertahan, sehingga seseorang itu membawa kepada dia menjauhkan diri daripada maksiat ataupun dosa. Dan dengan menjauhkan diri daripada dosa, dan sekaligus dia memotivasikan dirinya untuk bersabar dan bertahan untuk berada di dalam jalan untuk patuh kepada suruhan Allah, dan menanggung beban dan kesulitan psikologi. Dia kata seseorang itu dia perlu untuk mendisiplinkan diri dia untuk bertahan daripada melakukan maksiat ataupun melakukan perkara yang tercela, dengan dia bertahan dan dalam sama dia ikut ataupun buat apa yang disuruh oleh Allah, dengan keadaan dia perlu bersabar dan sentiasa bersemangat untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Adapun di antara min ahamu tauqi mujahadah an-nafsu, daripada kepentingan untuk jalan daripada kepentingan untuk melawan diri ataupun mujahadah, ada dua, iaitu antara kaedah yang paling utama dalam berjihad ni, dia ada dua, iaitu jihad an-nafsu bi talabul ilmu dan jihad al-amal. Jihad dengan menuntut ilmu dan jihad dengan bekerja. Fayujahidu al-amdu nafsihi lil ba'di anil ma'asi bil insyighali bi talabil ilmu bi syai'in anwa'ihi. Dan ada berjihad seseorang hamba itu dengan dirinya adalah dia dengan menjauhkan diri daripada perkara maksiat dan menyibukkan diri dia dengan menuntut ilmu, mencari berbagai jenis ilmu seperti ilmu agama, bukan ilmu agama saja, tapi ilmu seperti ilmu pada kifayah, ilmu sains juga dituntut sebenarnya. Dan kedua adalah jihad bil amal, jihad dengan bekerja. Yubzilu al-muslim jihadahu fi tahsilu al-ghayah allati wujidu li ajaliha wa hiya al-ibadah, wa kullama adda al-muslim ahaqqa Allah alayhi min al-ibadah wal amal alayha bi ahwaliha wa anwa'iha zada ta'allaqa billah. Yang kedua adalah jihad dengan bekerja. Seorang muslim itu yang menghabiskan usaha dia untuk mencapai tujuan yang dia inginkan dan yang ia diinginkan atau yang dia temui, iaitu ibadah. Yang dimaksudkan dengan jihad jihad dengan bekerja di sini adalah jihad dengan melaksanakan ibadah. Dengan berkat dia melaksanakan ibadah itu, dia itu dengan menyibukkan diri dengan melakukan kerja ibadah itu adalah cara yang terbaik untuk dia, seseorang yang ingin bermujahid itu, untuk mendekatkan diri dia dengan Allah, dan ia menjauhkan diri dia sekaligus apabila dia mendekatkan diri kepada Allah, sehingga sedikit sebanyak dapat menjauhkan diri dia daripada melakukan kejahatan ataupun perkara-perkara maksiat yang lain. Masuk kepada tahzibun nafsu bi ib'adi was asy-syaitan anha, iaitu memurnikan jiwa dengan menjauhkan diri dengan bisikan syaitan. Yang mana seseorang yang ingin bermujahadah itu, dia perlu untuk berusaha dengan sendirinya untuk menjauhkan diri dengan bisikan-bisikan syaitan, yang mana dengan
yang mana dengan bisikan syaitan itulah yang dapat menghalang seseorang itu untuk mendekatkan diri dia dengan Allah. Dan antara cara-cara ataupun pemikiran yang boleh digunakan bagi menghalang ataupun mengelak daripada bisikan syaitan ini adalah yang pertama, yang bagi ala muslim an yuhazibu nafsihi alal ba'di an jami'i ma yulqihi syaitan fi sadrihi min al-waswas wa nafsahu wara'u zahrihi wa adamu mujarahu nafsihi fi tafakkur fiha. Iaitu seorang Islam yang ingin bermujahadah itu perlu untuk mendisiplinkan diri dia dengan menjauhkan diri dia dengan semua bisikan yang dilemparkan oleh iblis ke dalam dadanya, dan membuang bisikan-bisikan itu ke belakang dan tidak menghiraukan bisikan itu. Walaupun ia susah, tetapi itu adalah salah satu cara untuk kita menjauhkan diri daripada bisikan syaitan. Kedua adalah an yasta'izu billah min waswasatis syaitan wa min syarri nafsihi an taja'u ila tilkal waswas wa tusaddaqu biha wa an ya'izuhu Allah min syaitanir rajim wa min syarruhu. Yang kedua adalah untuk meminta pertolongan kepada Tuhan dari bisikan syaitan. Kita boleh meminta pertolongan daripada Allah untuk dijauhkan daripada bisikan-bisikan syaitan ini dan dari kejahatan diri sendiri, untuk menggunakan bisikan itu dan memberi mereka sedekah, dan bahawa Tuhan yang maha melindungi hamba-Nya dari syaitan yang terkutuk dan kejahatan. Kita boleh memohon pertolongan daripada Allah untuk Allah jauhkan diri kita, jauhkan diri seseorang yang ingin bermujahadah itu daripada bisikan-bisikan syaitan yang dapat menghalang seseorang itu untuk bermujahadah mendekatkan diri dia kepada Allah. Yang ketiga adalah alla ya'tamidu illa muraji'atu nafsihi fi ma aradahu alaihi syaitanihi walau hatta liyubarahunna aqsu ma asarahu fi nafsihi. Yang ketiga adalah dia tidak boleh untuk meninjau dirinya sendiri dengan apa-apa yang disampaikan oleh iblis kepadanya. Walaupun walaupun untuk dia membuktikan kebaikan dari apa yang diperlukan oleh iblis. Ketiga adalah seseorang yang ingin bermujahadah itu, dia tidak boleh untuk menilai diri dia sendiri. Maksud sini seorang tu dia tak boleh untuk menilai diri dia sendiri, kerana bila dia menilai diri sendiri, di situ adanya bisikan syaitan yang boleh mengganggu dalam pemikiran kita, yang boleh mengganggu kita, dan sekaligus bisikan syaitan itu yang dapat menghalang ataupun dapat memutuskan kita daripada bermujahadah mendekatkan diri jadi kepada Allah. Okey. Yang keempat, an yashghalu nafsihi al-muslim bima bitarhatu iblisi fi nafsihi bi tasbitu haqa'iq al-iman al-mu'ayyinah ala al-waqi'u al-mahsusi amma huwa ghairu mahsus fayadallilu ala haqiqa khalaqa li-khalqi bin nazar fa innal qawnu azimu khalqullah wa yum'inu fil mu'jizati al-khalidah allati ja'a biha al-anbiya war rasul. Okay, yang keempat adalah seorang itu yang menyibukkan diri dia dengan apa yang ditempatkan oleh syaitan dalam diri dia. Dia sibukkan diri dia dengan apa yang syaitan tempatkan bagi diri dia, iaitu bagi diri orang yang ingin bermujahadah itu, yang mana dengan mengesahkan dia menempatkan diri dia dengan mengesahkan kebenaran iman itu, kebenaran iman seseorang yang bermujahadah itu, yang menjadi saksi realiti yang nyata dari apa yang tidak dapat dilihat, dan sehingga dia menunjukkan kepada realiti pencipta, daripada ciptaan yang melihat alam semesta dan kebesaran ciptaan Tuhan untuk dia
dan terlibat dalam mukjizat yang kekal yang dibawa oleh para nabi. Okey, sekadar itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya Siti Nur Khalidah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Siti Nur Khalidah binti Muhammad Zaki, nombor matrik 054941. Pembentangan yang seterusnya iaitu Aqwalul Arifin wal Murabbin al Mursyid fil Mujahadah, iaitu mujahadah dalam perspektif ahli makrifah dan para mursyid. Abu Usman Al-Maghribi qala man zanna annahu yaftahu lahu bihazihi tariqah aw yakshifu lahu an syai'un minha la biluzumil mujahadah fahuwa fi ghaliz. Abu Usman Al-Maghribi berkata, barang siapa berasumsi bahawa telah dibukakan baginya pintu tarikat atau telah tersingkap baginya sesuatu darinya tanpa melalui proses mujahadah, maka dia berada dalam kekeliruan. Seterusnya, Imam Junaid qala sami'tu as-sirri as-sukti yaqulu ya mu'syirus syabab jiddu qabla an tablighu mablaghi fatad'afu wa tuqsiru kama da'afat wa qasarat wa kana fi zalikal waqti la yalhaqu syabab fil ibadah. Imam Junaid berkata, aku pernah mendengar As-Sirri As-Saqat berkata, wahai para pemuda, bersungguh-sungguhlah sebelum kalian seperti aku, sehingga kalian menjadi lemah dan tidak mampu, sebagaimana aku telah menjadi lemah dan tidak mampu. Pada saat itu, tidak ada seorang pemuda pun yang bergabung dengannya melakukan ibadah. Seterusnya, Abu Usman Al-Maghribi qala la yara ahadun uyubu nafsahu wa huwa mustahsinu min nafsihi syai'an wa innama yara uyubu nafsahu min yatahmuha fi jami'il ahwali. Abu Usman Al-Maghribi pula berkata, seseorang tidak akan melihat aib dirinya jika dia menganggap dirinya baik, tapi dia akan melihat aib-aib dirinya jika dia mencela setiap keadaan dirinya. Seterusnya, Abu Ali Ad-Daqq qala man zuyyina zahiruhu bil mujahadah husnuhu sarairatu bil musyahadah. Qala Allah Ta'ala wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Abu Ali Ad-Daqq pula berkata, barang siapa menghiasi dirinya dengan mujahadah, nescaya Allah akan memperindahkan hatinya dengan musyahadah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 69 yang bermaksud, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keredaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Al-Barkawi qala ma asra'a halaka min man la yu'rifu uyubahu fa innal ma'asi baridul kafri. Al-Barkawi pula berkata, alangkah cepatnya kebinasaan orang yang tidak tahu aib dirinya sendiri, kerana maksiat adalah pengantar kepada kekafiran. Islam Zakaria Al-Ansari qala inna najatu nafsi an yukhalifu al-'abdu hawaha wa yuhmiluha ala ma talaba minha rabbiha. Zakaria Al-Ansari berkata, keselamatan diri adalah apabila seseorang menaklukkan hawa nafsunya dan membawanya kepada apa-apa yang dikehendaki oleh Tuhannya. Al-Imam Al-Barkawi qala al-mujahadah hiya fatimun nafsi wa hamluha ala khilafi hawaha fi umumil awqat fahiya yuda'atul ibadu wa ra'sul maluz zihad
wa madarus salahun nufus wa tazliluha wa malaku taqwiyatul arwahi wa tasfitaha wa wusuliha ila khidrati zil jalali wal ikram. Fa'alaika ayyuhas salik bitashmiri fi mani'in nafsi anil hawa wa hamluha 'alal mujahadah an syi'ta minallahil huda. Al-Imam Al-Barkawi juga berkata mujahadah adalah menyapi hawa nafsu dan membawanya kepada sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya di setiap waktu. Mujahadah adalah barang dagangan para ahli ibadah, modal para ahli zuhud, poros perbaikan jiwa dan tiang penyangga roh dan pesuciannya agar dapat sampai kepada Tuhan yang Maha Agung lagi Maha Mulia. Oleh itu, wahai salik, hendaklah engkau menaklukkan hawa nafsumu dan membawanya untuk melakukan mujahadah apabila engkau ingin memperoleh petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud dan barang siapa berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Seterusnya qala Ibnu Ujaibah la budda lil murid fil awwali dukhulahu tariq min mujahadah wa mukabidatu wa sidqu wa tasdiq wa hiya muzahiru wa mujalatu lin nahiyat. Ibnu Ujaibah pula berkata, pada awal masuk ke dalam dunia tarikat, seorang murid harus melakukan mujahadah, menghadapi kesulitan, berniat jujur dan yakin. Di samping itu, dia harus memandang ke depan. Barang siapa permulaan perjalanannya bersinar, maka akhirnya juga akan bersinar. Kita akan melihat bahawa orang yang bersungguh-sungguh dalam mencari kebenaran dan mencurahkan jiwa, fikiran, roh kemuliaan dan kedudukannya semata-mata untuk mewujudkan ketaatan dan melaksanakan kewajipan, maka akhir perjalanannya akan bersinar ketika dia sampai kepada Allah, ketika dia sampai kepada yang dicintainya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Qala Muhyiddin Ibnu Al-Arabi walima ra'at uqulu ahlul iman billahi ta'ala anna Allah ta'ala qad talaba minha an ta'rifahu ba'da anna araftahu bi'adalatiha an-nazariyah. Alimtu anna summa alima akhara billahi la tasilu ilaihi min tariqil fakri. Muhyiddin Ibn Arabi berkata, akal orang yang beriman kepada Allah menyedari bahawa Allah menuntutnya untuk mengenalnya setelah dia mengetahuinya dengan dalil-dalil teoris. Dia menyedari bahawa ada ilmu lain untuk sampai kepada Allah tanpa melalui nalar. Selanjutnya dia melakukan oleh riadah, khalwah. Mujahadah memutuskan semua rintangan, menyendiri dan duduk bersama Allah di tempat yang sunyi dan mensucikan hati dari kotoran fikiran. Sebab akal fikirannya berkait dengan dunia. Dia menyerap metod ini dari para nabi dan rasul. Dia mendengar bahawa Tuhan yang Maha Benar turun kepada hamba-hambanya dan bersikap lembut kepada mereka. Akhirnya dia mengetahui bahawa menujunya melalui jalan ini adalah lebih dekat daripada melalui jalan fikiran atau nalar. Orang yang beriman yang sudah mengetahui firman Allah dalam hadis Qudsi yang bermaksud, barang siapa datang kepadaku dengan berjalan, maka aku datang kepadanya dengan berlari, akan senantiasa melapangkan hatinya dengan kemuliaannya dan keagungannya.
Seterusnya, Radus Syubahat Haulal Mujahadah, iaitu bantahan terhadap tuduhan seputar mujahadah. Inna qala qailu rijalut tasawuf yahrimuna ma ahallallahu min anwa'i al-lazaizu wal mat'u. Wa qad qala Allah Ta'ala qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat tayyibati minar rizqi. Fanaqulu innar rijalu at-tasawuf lam yaj'alu al-halal wal al-halal haraman iz asma maqasidahum huwa taqayyidu bi syar'illah walakinnahum hina arafu an tazkiyatun nafsi fardu ain, iaitu sebahagian daripada orang mengatakan bahawa kalangan para sufi mengharamkan berbagai kelazatan dan kesenangan yang telah dihalalkan oleh Allah. Padahal Allah telah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 32 yang bermaksud katakanlah siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan untuk hamba-hambanya, dan yakni siapa pula yang mengharamkan rezeki yang baik. Menurut penulis, kalangan sufi tidak pernah mengubah yang halal menjadi haram sebagaimana tuduhan yang dilontarkan kepada mereka. Tujuan utama mereka adalah berpegang teguh kepada syariat Allah. Akan tetapi ketika mereka mengetahui bahawa hukum persucian jiwa adalah fardu ain, dan bahawa jika memiliki akhlak yang buruk dan jeratan-jeratan hawa nafsu yang dapat menjerumuskan seseorang ke jurang kehinaan dan menghalangnya untuk dapat meniti ke tangga-tangga kesempurnaan, maka mereka mengharuskan diri mereka untuk menjernihkan jiwa dan membebaskannya dari penjara hawa nafsu. Kami hanya ingin mendidik jiwa sehingga dia dapat berakhlak dan mengetahui bagaimana dia seharusnya dia berbuat. Apakah mereka tidak memperhatikan firman Allah daripada surah Al-A'raf ayat 33 yang bermaksud, katakanlah Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, perbuatan dosa dan melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar. Seterusnya, falbari fi syai' al-halal haram wal faqru haram wal mubahah haram wal riya' haram was sarfu haram fa innama utiyat an-nafsu hazal mana'u min ajli annaha malat ila hazil asya' biqalibiha hatta fasadul qalbi. Falamma ra'aitun nafsu tatanawalu zinatallah wat tayyibati min rizqi turidu bizalika naghniya au mubahah au riya' alimat annaha khalatat haraman bihalali fadayat asyukru, iaitu pelanggaran dalam sesuatu yang halal adalah haram, kesombongan adalah haram, keangkuhan adalah haram, riak juga adalah haram, dan berlebih-lebihan adalah haram. Semua itu dilarang bagi manusia, tidak lain adalah kerana dia cenderung kepadanya dengan hatinya, sehingga hatinya menjadi rosak. Tak terkala aku melihat manusia menggunakan perhiasan daripada Allah dan rezeki yang baik untuk menampakkan kekayaan, bersikap angkuh dan riak, maka aku tahu bahawa dia telah mencampur yang haram dan yang halal. Dengan demikian dia telah menghilangkan rasa syukur. Manusia diberikan rezeki untuk bersyukur, bukan untuk kufur. Setelah itu di sisinya akan melakukan mujahadah dengan baik sehingga dia bersamaku, dan barang siapa bersama Allah, maka dia akan disertakan oleh kelompok yang tidak pernah terkalahkan, penjaga yang tidak pernah tidur dan memberi petunjuk yang tidak pernah menyesatkan. Allah akan memasukkan ke dalam hatinya cahaya di dunia yang membuatnya terhubung dengan pahala di akhirat.
Nabi SAW bersabda, yang bermaksud apabila cahaya dimasukkan ke dalam hati, nescaya dia akan menjadi luas dan lapang. Maka ada sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu ada tandanya? Maka beliau pun menjawab, ya, dia akan berpaling dari alam dunia yang penuh tipu daya, kembali ke alam akhirat yang abadi dan bersiap-siap untuk mati sebelum waktunya. Seterusnya, wa minhum min ja'alut tasawuf imtidadun naz'atu arrihiyatuhu ila zaharat fi salasati rahid sa'alu anil ibadah an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falamma akhbaru anha ka'annahum taquluha faqala ahaduhum amma ana fa'asumu ad-dihru wa la uftiru wa qalu sani wa amma ana fa'akumul lailu wa la anamu wa qala thalis wa amma ana fa'tazilun nisa wa la atazawwaju walima aradu amruhum ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahih lahum afkaruhum waridahum ila siratil mustaqim wan nahju alqawim wal jawab ala zalik anna tasawuf lam yakun fi yaumi minal ayami syar'atu mustaqillatu waladina jadida walakinnahu tatbiqu amali ladinullah ta'ala wa iqtida'u kamilu bi rasul alaihi sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian yang lain menjadikan tasawuf sebagai kepanjangan dari faham kerahiban yang timbul dari 3 orang yang pernah bertanya tentang ibadah Nabi. Ketika mereka diberitahu tentang hal itu, mereka menilai bahawa ibadah Rasulullah ni sangat sedikit. Salah seorang di antara mereka berkata, aku berpuasa setiap hari dan tidak pernah berbuka. Seterusnya seorang lagi berkata, aku bangun setiap waktu malam dan tak pernah tidur. Yang lain pula berkata, aku menjauhi wanita dan tidak pernah menikah. Tak terkala mereka memaparkan perkara mereka itu kepada Nabi SAW, beliau meluruskan alur pemikiran mereka itu dan mengembalikannya ke jalan yang lurus dan benar. Jawapan penulis adalah tasawuf ni tak pernah menjadi syariat yang berdiri sendiri dan bukan agama baru. Tasawuf merupakan aplikasi praktis dari agama Allah dalam teladan yang sempurna terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa iza wujida fi tarikh tasawuf minal haram al halal aw qama bi ta'zibul jasad ala ghararil al inhirafatil ad-diniyah as-sabiqah fahuwa mubtada'u wa mubta'idu ani tariqit tasawuf liza yang bagi at-tafriqu bainat tasawuf was sufi. Apabila pernah dijumpai dalam sejarah tasawuf orang yang menghalalkan yang haram atau melakukan penyiksaan terhadap raganya sebagaimana penyelewengan terhadap dalam ajaran agama-agama terdahulu, maka dia adalah pelaku bid'ah dan telah melencong jauh dari ajaran tasawuf. Oleh sebab itu harus dibezakan antara tasawuf dan sufi. Seorang sufi yang menyeleweng bukanlah representasi dari tasawuf, sebagaimana seorang muslim yang menyeleweng bukanlah representasi dari Islam. Antara cita-cita akhir dari para sufi adalah meningkatkan darjat jiwa mereka. Apabila mereka beruntung, maka mereka dapat menggapai apa yang mereka tuju. Jiwa dapat ditingkatkan darjatnya melalui metod mujahadah oleh spiritual dari jiwa yang selalu mengajak kepada keburukan menuju ke jiwa yang selalu mengajak kepada kebaikan. Maka mujahadah ni
sangat penting dalam setiap fasa perjalanan salik menuju jalan menuju ke Allah Subhanahu Wa Taala dan berakhir sesudah sampai kepada darjat yang maksum. Dan darjat ini hanya mungkin diraih oleh para nabi dan rasul. Falmujahadah iza syurutu asasi likulli salik fi jami'i marahil sirah walakinnaha tatagayyaru bihasbi tarki al-murid fi midrajis sumur. Iaitu dengan demikian mujahadah ni merupakan syarat yang sangat asasi bagi setiap salik di semua fasa perjalanannya. Akan tetapi mujahadah ni berubah-ubah sesuai dengan darjat yang dari darjat seorang salik selama meniti tangga-tangga keluhuran. Ibaratnya adalah seperti seorang murid yang baru untuk memulai kepada pendidikan formalnya dari sekolah dasar lalu ke sekolah menengah pertama lalu ke peringkat yang seterusnya. Di semua peringkat pendidikan dia tetap seorang pelajar. Akan tetapi terdapat perbezaan yang sangat besar antara pelajar sekolah dan antara pelajar peringkat yang lebih tinggi. Dan demikian juga perbezaan yang sangat besar antara jiwa yang selalu mengajak kepada kejahatan, yakni nafsu amarah, dan jiwa yang terteram, iaitu nafsu mutmainnah yang kembali kepada Tuhannya dengan penuh keredaan. Samarat mujahadah, hasil daripada mujahadah. Yang pertama, al-hidayatu ila sabilullah wal fauzu bima ayatihi subhanahu, iaitu petunjuk ke jalan Allah dan kemenangannya, kemuliaan baginya, sebagaimana firman Allah Ta'ala yang bermaksud, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keredaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat baik. Seterusnya, farasyaitan anil muslim faiza salikul muslim fajal salikus syaitan fajal akhar wa qudwatuna fi zalika sayyidul khaliq wa habibul haq Muhammad wa khalifatahu Rashid Umar ibnul Khattab, iaitu apabila kita ni bermujahadah ke arah kebaikan, maka syaitan ni akan melarikan diri daripada orang Islam sekiranya orang Islam tu terus berjalan ke arah mujahadah. Maka syaitan ni akan menghasut orang Islam ni melakukan kejahatan yang lain. Seterusnya, al-irtiqai fi manazilis sadiqin wal syuhada was salihin, iaitu meneruskan mujahadah di tempat orang-orang yang soleh, para syahid dan rakan-rakan. Seterusnya, qahrun nafsi wa tazkiyatuha wa tuthiruha wa salahiha wa tarkituha min hali afdalu wa ahsinu, iaitu menakluk jiwa, lepas tu mengesyorkannya, menyucikannya dan mengajak dalam keadaan ke arah kebaikan. Seterusnya, tahqiqus sa'adah fid dunya wal fauzu bil janabati fil akhirah bi ridallah subhanahu wa ta'ala, iaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan memperoleh pahala di akhirat dan dengan keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mujahadatun nafsi fi tarki syahwat, iaitu mujahadah penyucian jiwa dalam meninggalkan perkara yang syahwat. Mujahadatun nafsi fi tarki syahwat minal ibadatil lati yuhibbuha Allahu Subhanahu wa ta'ala, iaitu mujahadah nafsu ni dalam meninggalkan perkara syahwat ni adalah perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala al-ulama Ibnul Qayyum rahimahullahu ta'ala, kutibu ila Umar Ibnul Khattab bisa'alunahu anil hazihil mas'alati ayyama afdalu rijalun lam tukhtiru lahu syahawat wa lam tumiru biya lahu aw rijalu nazi'atahu ilaiha nafsahu fataraku hawa, iaitu ulama Ibnu Al-Qayyum ni telah menulis kepada Umar Ibnu Al-Khattab, bertanya kepadanya tentang masalah ini, mana orang yang baik yang tidak
mempunyai keinginan dan tidak terlintas dalam fikirannya, atau orang yang sangat putus asa untuk dirinya sendiri sehingga Tuhan meninggalkannya. Maka Umar pun menjawab, orang yang menghendaki dosa-dosa dan Tuhan yang Maha Kuasa akan meninggalkannya adalah di antara mereka yang hatinya telah diuji oleh Tuhan untuk ketakwaan. Mereka yang mempunyai pengampunan dan pahala yang besar. Kama asbaha khawatir syahawat wal ma'asi kullama marrat bihi faraghiba anha ila ridduha asdadu muhibbah lidudha waraghibatu fihi wa taliban lahu wa harsan alaihi fama ibtalallahu subhanahu ibadahul mu'min bimuhibbatu asyahawat wal ma'asi wa milu nafsihi ilaiha illa lisukahu biha ila mahabbati ma huwa afdalu minha wa khairu lahu wa anfa'u wa adwamu wal yujahidu nafsihi ala tarkiha lahu subhanahu faturasahu tilkal mujahadah al-wusulu ila muhibbul a'la fakullama nazi'atahu nafsahu ila tilka. Itu jika seseorang ni berfikir kepada keinginan dan dosa, semakin dia melaluinya dan berhasrat untuk menentangnya, semakin meningkat kasih sayang terhadapnya dan menginginkannya, dan permintaannya, perhatian untuknya. Allah Subhanahu Wa Taala tidak menguji hamba-Nya yang beriman dengan cintanya kepada hawa nafsu dan dosa dan kecenderungan dirinya itu, kecuali membawanya kepada cinta apa yang lebih baik darinya, lebih baik baginya dan lebih bermanfaat, dan tahan lama untuk dirinya berusaha untuk meninggalkan, dan perjuangan itu mewariskannya untuk mencapai kasih sayang yang tertinggi setiap kali dia mengetepikan dirinya sendiri untuk perkara tersebut. Kaifiyah mujahadatun nafsi, iaitu cara mujahadah diri. Terdapat banyak cara yang boleh diikuti oleh seseorang untuk berusaha dalam mujahadah diri ni. Antara kaedah yang paling berkesan adalah yang pertama, yajibu an yudrikul al-insan annahu mukallifu bi ta'atillah subhanahu wa ta'ala wa ada'i kafah wal faraidu wal ibadatu allati amrana Allah subhanahu wa ta'ala bi adaiha, iaitu seseorang itu haruslah menyedari bahawa dia ni wajib untuk mematuhi Allah Subhanahu Wa Taala dan melaksanakan tugas dan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita untuk dilaksanakan. Dan apabila kita melakukan semua ibadah tu, kita akan dapat merasakan ganjarannya, dan ganjaran yang besar akan diperolehi jika dia terus beriltizam. Seterusnya, alal insan an yukhlisu niyatuhu wa subhanahu wa ta'ala wa an yantaziru ajrul kafah al-a'malu allati yu'dibuha minallahi azza wa jalla, iaitu seseorang ni haruslah ikhlas niat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengharapkan pahala ke atas semua amalan yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya, at-tahalli bil akhlaqil fadilah kasidqu wal amanah was sabru wa alaihi an yudriku jayyida an tahalli bihazihi akhlaqiyat sufu taqudahu ila tariqis sawab wasatu ba'duhu ani tariqil ma'asi waz zunub, iaitu mematuhi akhlak yang terpuji seperti kejujuran, amanah dan sabar. Dia ni harus menyedari dengan baik bahawa kepatuhan terhadap akhlak ini akan membawanya kepada jalan yang benar dan akan menjauhkannya dari dosa dan maksiat. Seterusnya, al-iktida'u bi rasuli wal harsu 'ala al-iltizam bi kulli ma amranahu bihi. Kita ni mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berusaha untuk mematuhi semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Seterusnya an yad'u al-insan rabbahu fi kulli waqti wa hina an yan'amu alaihi bil hidayati was sabit ala tariqul haq, iaitu seseorang itu haruslah sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap masa dan setiap saat, dan ketika dia dikurniakan petunjuk dan ketabahan di jalan yang benar. Yang terakhir al-mudawamah 'ala al-istighfar wa an yudrikul insan jayyidan anna Allah Subhanahu Wa Taala mutali'u alaihi wa ya'limu kulli saghir wa kabira yakumu biha, iaitu sentiasa mencari pengampunan dan agar seseorang sedar bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ni mengenalinya dan mengetahui setiap yang kita lakukan, sama ada yang kecil ataupun yang besar. Anwa'un nufus wa tariqu tazkiyatuha, iaitu jenis jiwa dan cara penyuciannya. Seperti yang diketahui bahawa jenis jiwa yang disebut di dalam Al-Quran terdapat tiga jiwa, iaitu nafsu ammarah, nafsu lawamah dan nafsu mutmainnah. Nafsu al-amarah bisu, iaitu nafsu amarah dengan keburukan, iaitu allati tu'miru sahibuha bima tahwahu minasyahawat al-muharrimah wa itba'u al-batil, iaitu nafsu yang menarik kepada perbuatan maksiat sekalipun dia telah bertaubat, tetapi mengulanginya semula. Contohnya dia melakukan maksiat, tetapi selepas dia merasa menyesal, dia bertaubat, maka setelah dia melakukan taubat, dia tetap mengulangi perkara maksiat tersebut. Seterusnya an-nafsu al-lawamah allati talumu sahibuha ala ma fati minal khairi wa tandimu alaihi, iaitu nafsu yang terselamat dari dosa besar, tetapi sebagai manusia biasa ni dia masih berhadapan dengan dosa-dosa kecil yang tidak dapat dielakkan. Namun demikian dia segera merasa kesal dan berazam tidak mengulanginya lagi. Yang ketiga iaitu an-nafsul mutmainnah, iaitu nafsu allati sakanat ila rabbiha wa ta'atuhu wa amruhu wa zikruhu wa lam tuskinu ila siwahu, iaitu nafsu yang berada dalam keadaan yang tenang dan tenteram, terselamat dari godaan nafsu. Ulama Ibnu Al-Qayyum ada berkata bahawa menjadi yakin adalah sesuatu yang terpuji terhadap dirinya, dan menjadi tanda keburukan adalah gambaran tentang celaannya, dan dia menjadi orang yang tidak bijak dibahagikan kepada pujian dan celaan sesuai dengan apa yang dia dipersalahkan. Wa tariqu tazkiyatun nafsu ilzamuha bi ta'atillahi ta'ala wa mana'iha minal maksiyatihi wa mana'iha minasyahwatiha al-muharramah. Itu cara untuk menyucikan diri adalah dengan mewajibkan untuknya mematuhi segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan mencegah dari kemaksiatan dan mencegah dari keinginan yang terlarang. Al-Khulasah innal mujahadah aslu min usulit tariqis sufiyah wa qad qalu min haqaqul usulu nalul wusul wa man tarakal usulu harramul wusul wa qalu aidan man lam takun lahu bidayatu mahriqatu bil mujahadati lam takun lahu nihayatu masyriqati wal bidayati tadullu ala an-nihayat. Kesimpulan daripada keseluruhan tajuk mujahadah ni adalah mujahadah merupakan salah satu prinsip dasar dalam tasawuf. Sebahagian kalangan sufi mengatakan barang siapa telah merealisasikan prinsip dasar, nescaya dia akan sampai ke tujuan, dan barang siapa meninggalkan prinsip dasar, nescaya dia tidak akan pernah sampai ke tujuan. Sebahagian kalangan lainnya berkata barang siapa
tidak memiliki awal yang berkobar dengan api mujahadah, nescaya dia tidak akan memiliki akhir yang bersinar. Dengan demikian fasal awal mengindikasikan fasal akhir. bil Mustafa, Ya Rabbi bil Mustafa, barik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami.